Bertemu kembali bersama Teacher Irene untuk kelas PDPR, Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar, Pendidikan Khas Tingkatan 5. Jadi, kita nak belajar tentang apa ya hari ini? Murid-murid tentu dapat lihat berdasarkan gambar ini, kita nak belajar satu topik yang baru. Okey, seperti yang lepas kita telah pun pelajari unit 1 manusia, dan untuk unit 1 manusia kali ini kita akan pelajari satu topik yang berkaitan dengan kelahiran pula. Okey, jadi di sini kita akan pelajari bersama-sama apa yang dimaksudkan dengan kelahiran, dan yang kedua, proses kelahiran bayi. Terima kasih kerana anda telah memberikan sokongan kepada channel ini. Dan jangan lupa terus subscribe dan like channel ini ya. Hari ini kita akan pelajari satu topik yang baru, di mana standard kandungan topik ini adalah 1.2 iaitu kelahiran. Manakala standard pembelajaran pula adalah 1.2.1 maksud kelahiran dan 1.2.2 proses kelahiran bayi. Objektif pembelajaran pula, yang pertama, menyatakan maksud kelahiran. Yang kedua, menerangkan proses kelahiran bayi. Cikgu harap dengan mempelajari topik ini, murid-murid dapat menghayati nilai murni yang terkandung dalam topik ini, di mana kita harus menghargai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Sudahkah anda bersedia? Jom saksikan video PDPR berikutnya. Baiklah, kita lihat bersama-sama apakah yang dimaksudkan dengan kelahiran. Sebelum tu murid-murid tentu tahu, bukan? Betapa susahnya kita telah lihat ya proses pengembangan kehamilan ya, dan di sini kita nak lihat bagaimana berlakunya kelahiran itu, kan? Kelahiran adalah masa yang sangat-sangat dinantikan oleh setiap ibu yang hamil. Jadi kita lihat maksud kelahiran di sini ialah bersalin. Ya, ini perkataan yang biasa kita dengar dalam perkataan sehari-hari, kan? Pertuturan kita bersalin, okey? Yang kedua, kelahiran ini biasanya berlaku pada hujung kehamilan ya, proses yang berlaku pada hujung kehamilan. Tetapi ada juga kelahiran yang berlaku sebelum itu. Itu kita akan lihat sebentar lagi ya. Okey, yang ketiga, kelahiran ini merupakan satu proses di mana janin dan plasenta keluar daripada rahim wanita. Janin dan plasenta keluar daripada rahim wanita. Dan yang seterusnya, kelahiran ini boleh berlaku secara semula jadi. Bila sebut sebagai semula jadi, maksudnya melalui faraj. Faraj itu adalah kemaluan wanita. Ataupun secara pembedahan dalam bahasa Inggeris, istilah bahasa Inggeris dikenali sebagai cesarean. Jadi ini bukan semula jadilah. Maknanya doktor kena bedah ya untuk mengeluarkan bayi itu supaya selamat dan tidak berlaku apa-apa yang tidak diingini ke atas bayi tersebut yang bakal dilahirkan. Jadi biasanya pembedahan ini kita lihat doktor boleh menentukan ataupun ibu itu boleh menentukan bila dia nak lahirkan bayi itu. Biasanya kalau ibu itu mempunyai komplikasi untuk lahir secara semula jadi, maka pembedahan adalah jalan penyelesaian. Tapi untuk hari ini kita akan lebih fokus kepada kelahiran secara semula jadi. Untuk topik ini kita akan lihat kelahiran secara semula jadi iaitu melalui faraj. Baiklah, secara amnya, apa yang dimaksudkan dengan proses kelahiran itu? Biasanya kelahiran akan bermula apabila berlakunya kontraksi. Di sini ada satu perkataan baru yang mungkin anak-anak belum pernah dengar, iaitu kontraksi. Apa yang dimaksudkan dengan kontraksi? Ia adalah satu keadaan di mana cervix mula menipis. Cervix ini adalah sama maksud dengan rahim ya. Jadi masa inilah
serviks mula menipis dan terbuka bagi membolehkan janin di dalam kandungan melaluinya. Jadi biasanya tanda-tanda awal kelahiran akan disertai dengan kontraksi. Okey? Okey. Proses kelahiran ini kita dapat bahagikan. Okey, kita lihat di sini biasanya berlaku pada minggu ke-38 hingga minggu ke-40 kehamilan. Okey, dan kelahiran yang berlaku kurang minggu ke-37 inilah yang tadi cikgu sebutkan, ialah kelahiran yang dikenali sebagai kelahiran pramatang. Pramatang maksudnya sebelum bayi itu matang. Jadi biasa kita dengar bayi yang pramatang, seperti yang topik yang lepas kita dah pelajari, bayi yang pramatang adalah bayi yang lahir kurang daripada minggu ke-37, ataupun dalam erti kata lainnya bayi yang tidak cukup bulan lah. Biasanya ibu-ibu yang ada masalah komplikasi itulah yang kesan-kesan sampingan yang cikgu pernah terangkan berkaitan dengan tabiat ibu ataupun masalah-masalah lain boleh menyebabkan bayi yang dilahirkan itu tidak cukup bulan atau pramatang. Okey. Jadi kelahiran pramatang ini dikenali sebagai tidak cukup bulan. Jadi sama maksud. Pramatang bermaksud tidak cukup bulan. Okey. Cikgu harap setakat ini jelas ya. Okey. Kita dapat lihat proses kelahiran bayi. Seperti mana murid-murid dapat lihat pada gambar berikut, proses kelahiran bayi ini dibahagikan kepada 3 peringkat. Murid-murid dapat lihat peringkat yang pertama ini di mana kepala bayi sudah pun berada di bawah, di pintu rahim. Di pintu rahim. Di sini kepala bayi telah pun mula keluar sedikit. Ini proses di peringkat yang kedua. Manakala di peringkat yang ketiga, di sini kita lihat uri ataupun plasenta telah pun keluar bersama-sama dengan janin tadi ya. Jadi kita dapat lihat di sini, secara amnya, keseluruhannya proses kelahiran bayi ini dapat dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu peringkat yang pertama, peringkat yang kedua dan peringkat yang ketiga. Jadi cikgu harap murid-murid dapatlah camkan gambar-gambar ini yang menunjukkan peringkat-peringkat kelahiran ataupun proses kelahiran bayi yang berbeza-beza gambarnya ya. Okey? Pelajari dengan lebih detail lagi, dengan lebih mendalam lagi tentang proses kelahiran bayi di peringkat yang pertama. Okey. Tadi telah pun cikgu terangkan bahawa rahim juga dikenali sebagai cervix. Ini untuk glossary lah ya. Glossary maksudnya biasalah doktor akan guna istilah cervix. Mungkin murid-murid boleh tanya ibu-ibu ya, ataupun pernah tengok di televisyen ya perkataan ibu-ibu yang ataupun orang yang pernah kena kanser cervix. Bila kata cervix, ini sama maksud dengan rahim. Maksudnya dia kena kanser pangkal rahim. Jadi perkataan rahim dan cervix membawa maksud yang sama. Jadi peringkat pertama ini boleh dibahagikan kepada 2, iaitu awal kelahiran dan kelahiran aktif. Bagi awal kelahiran, kita dapat lihat di sini rahim menipis dan terbuka. Jadi rahim akan menipis dan terbuka di peringkat awal kelahiran. Yang kedua, kontraksi semakin kuat. Jadi pada awal kelahiran ini, kontraksi akan berlaku 5 hingga 20 minit. Jadi 5 hingga 20 minit ini adalah peringkat awal kelahiran. Di peringkat yang pertama. Yang ketiga, air ketumban mula pecah. Biasanya tanda-tanda awal kelahiran ini akan disertai dengan air ketumban. Untuk makluman murid-murid, mungkin murid-murid tidak pernah dengar apa yang dimaksudkan air ketumban. Dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai water bag. Jadi air ketumban ni kan dia macam umpama cushion tau. Kan bayi tu di dalam janin tu di dalam kandungan ibu kan, dia dalam tu macam gelap je. Tapi dia akan dikelilingi oleh air ketumban ini.
Jadi air ketumban inilah yang akan melindungi bayi itu supaya tidak cedera dan mengekalkan suhu di dalam rahim. Pentingnya air ketumban ini. Tapi ada juga masanya, air ketumban ini tidak pecah, tapi dia sudah ada sakit kontrasi nak bersalin. Jadi sebenarnya ini semua bergantung kepada individu. Ya, ada juga yang air ketumban ini pecah awal, ya, tapi dia belum tiba masanya untuk bersalin. Jadi pelbagai macam senario lah atau keadaan boleh berlaku kepada seseorang ibu yang nak melahirkan. Tanda-tandanya berbeza-beza bagi setiap individu. Ya. Tidak semestinya air ketumban itu pecah terus dia sudah nak bersalin, ya. Dia makan masa yang lama. Ada yang juga cepat bersalin. Bergantung seperti mana yang cikgu cakap tadi. Okey. Jadi kelahiran aktif di sini berlaku di peringkat pertama ni. Di sini kita dapat lihat kontraksi semakin kuat, semakin lama dan menyakitkan. Jadi kadang-kadang pengalaman ibu nak bersalin ini bukan mudah, ya. Secara peribadi cikgu sendiri merasakan betapa sakitnya sakit kontraksi itu. Sebab itulah dalam topik ini murid-murid harap ya dapat menghayati nilai murni yang terkandung dalam topik ini, di mana kita harus menghargai ibu kita yang telah bersusah payah bukan setakat mengandungkan kita 9 bulan, tapi pada masa yang sama nyawa dia umpama di hujung tanduk, ya. Maksudnya dia mempertaruhkan nyawa demi melahirkan kamu ke dunia ini, bukan? Jadi kita harus hargai ibu kita yang telah melahirkan kita dan kemudian membesarkan kita sehinggalah pada hari ini. Jadi belajarlah untuk menghargai pengorbanan ibu kamu, ya. Okey. Jadi di sini kelahiran aktif, jarak masa antara kontraksi semakin cepat. Kontraksi itu semakin cepat, rasa sakit itulah, Okey. Jadi rasa sakit nak bersalin juga boleh dikatakan seperti istilah kontraksi lah, sakit bersalin tu. Okey. Jadi di sini ibu akan berasa tekanan di bahagian belakang badan. Tekanan, rasa macam pinggang dia sakit, macam tak boleh tahan lah, rasa macam ada yang tekan belakang tu lah. Bagi orang yang ibu-ibu, mungkin guru-guru di luar sana yang pernah ada pengalaman, tahu ya macam mana nak ceritakan pada pelajar sakit bersalin tu. Guna peluang ini untuk tanya ibu-ibu kamu, minta mereka ceritakan kepada kamu pengalaman mereka melahirkan kamu itu macam mana rasanya. Okey. Okey, lepas tu kita lihat cervix makin licin. Tadi cikgu dah terangkan cervix ni adalah rahim, ya. Jadi cervix ni semakin licin. Bila semakin licin, bayi pun senanglah nak bergerak ke pintu cervix. Ni biasanya pintu rahim tu dah terbuka dengan lebih. Pintu rahim ni dia bukan buka automatik, dia akan buka secara pelan-pelan. Doktor akan cakap, pintu rahim buka 3 cm, 4 cm, 5 cm. Nak tunggu sampai 6 cm baru masuk ke dewan bedah, dewan bersalin. Jadi ini mengambil proses yang lama. Mungkin hari ini dia rasa sakit, besok baru bersalin. Samalah tadi cikgu cakap, bergantung kepada individu. Tak semestinya pintu rahim terbuka itu terus buka, terus kamu dah terlahir kat dunia ni, kan? Okey. Jadi kita tengok proses kelahiran bayi di peringkat kedua. Apakah proses kelahiran bayi di peringkat kedua? Tadi kita dah lihat di peringkat pertama, kan? Jadi sekarang kita lihat peringkat yang kedua. Okey. Baik murid-murid, di peringkat kedua ni, cervix mulalah terbuka sepenuhnya. Jadi tadi cervix buka pelan-pelan. Sekarang dah sepenuhnya, fully, penuh. Jadi di sini kita akan lihat berlaku tekanan pada rahim ibu. Sebab apa? Dia rasa macam ada benda tekan lah bahagian perutnya. Dan biasanya lah untuk pengalaman cikgu sendiri, dia akan dibantu oleh bidan atau yang merupakan jururawat lah, yang tahu tentang macam mana nak kendalikan ini. Dia akan macam tekan-tekan perut kita, gerak-gerakkan perut kita, tekan-tekan tangan dia atas perut kita, dan akan pegang lah bahagian tertentu, supaya memudahkan kepala janin itu keluar. Inilah pengalaman sendiri, peribadi cikgu. Jadi cikgu ceritakan menurut pengalaman cikgu lah. Jadi kepala janin ini akan mula bergerak melalui faraj. Okey, so ditekan-tekan. Okey, jadi di sinilah pada peringkat kedua, perkataan yang kita belajar yang baru kita dengar meneran.
Meneran di sini lebih kurang sama ertinya macam kita biasa nak meneran bila kita nak buang air besar kan. Minta maaf lah cikgu cakap ya. Jadi itulah keadaan dia di mana rasa nak sakit bersalin tu bila cikgu doktor suruh meneran, maksudnya itulah bukannya meneran sebab kita nak buang air besar, tapi ini meneran untuk mengeluarkan baby itulah, mengeluarkan bayi tu. Jadi rasa meneran ni rasa tu macam rasa kita nak buang air besar lah, lebih kurang macam tu lah rasa dia. Jadi sebenarnya proses meneran ni bukan boleh berlaku sebarangan tau. Kita kena tunggu arahan doktor. Sebab apa, nak bersalin ni bukan benda yang mudah tau. Kita kena guna banyak tenaga untuk meneran supaya kepala bayi tu keluar secara inilah pelan-pelan. Jadi proses meneran itu sangat penting dan ibu perlu cukup cekal perlu banyak tenaga dan tabah dalam proses meneran ini. Jadi kita bila ibu tu semakin dimeneran, maka kepala bayi pula akan mula kelihatan setelah pembukaan faraj. Faraj itu biasanya kalau ibu-ibu yang kali pertama bersalin, doktor akan guna macam dia akan gunting sikit lah bahagian faraj tu supaya senang sikit lah macam bayi tu nak keluar. Untuk yang kali pertama lah mungkin. Ada yang tidak perlu, ada yang perlu. Jadi ini memudahkan lagi proses bayi kepala janin tu keluar atau bergerak melalui faraj. Okey, jadi doktor akan membantu bayi keluar daripada faraj. Di sini doktor akan sambutlah proses bayi itu keluar daripada faraj ibu itu. Okey. Jadi kita pergi ke peringkat seterusnya, iaitu peringkat ketiga, proses kelahiran bayi. Okey, di sini cikgu dah seperti yang cikgu dah sebutkan sebelum ini. Okey, uri itu biasa kita dengar uri. Okey, uri juga dikenali sebagai plasenta. Okey, istilah lainnya dikenali sebagai plasenta. Plasenta inilah yang menjadi saluran macam tu, membekalkan makanan, makanan-makanan yang dimakan oleh ibu semua akan dibekal melalui uri atau plasenta ini. Jadi bayi akan keluar. Pada peringkat ketiga bayi telah pun keluar. Bayi telah pun keluar daripada faraj. Jadi di peringkat ketiga ini bayi telah keluar daripada faraj. Kita dapat lihat pada gambar ini adalah tali pusat. Di sini kita lihat inilah tali pusat tadi akan dipotong oleh doktor. Okey? Jadi di sini kontraksi berlaku 5 hingga 10 minit selepas kelahiran bayi. Tadi pada peringkat pertama awal kelahiran bayi itu 5 hingga 20 minit, tapi lepas peringkat ketiga kontraksi masih berlaku tapi untuk mengeluarkan uri itu ya. Okey, mengeluarkan uri. Okey, di sini kita lihat uri akan terpisah daripada dinding rahim dan keluar melalui pintu faraj sama ada secara sendiri atau bantuan doktor. Jadi yang secara sendiri secara semula jadilah, tapi kalau ada yang ada masalah, ada komplikasi akan dikeluarkan oleh doktor. Okey, jadi inilah ketiga-tiga peringkat yang telah kita pelajari pada hari ini. Semoga apa yang cikgu sampaikan, pelajar dapat faham, dan jika ada sebarang masalah, ataupun kurang memahami PDPR kali ini, murid-murid boleh tonton semula video ini untuk mendapat pemahaman yang lebih lagi ya. Sekian saja. Terima kasih atas sokongan anda. Terima kasih kerana telah menonton video PDPR ini. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye.